Okey. Syahidah mana Syahidah? Ya. Okey, saya dah pass terus balik dekat awak. Saya dah record ni. Okey, boleh mula. Semula. Assalamualaikum, kami dari grup licensing. Grup saya ada Nur Syahidah, Aina Balkis, Nur Amira Balkis, Ifa Amalia, Nur Fahatul dan Nur Hafizah. Shida. Definition of licensing ni satu pengaturan kontrak di mana satu syarikat memberikan akses kepada paten, rasa perdagangan atau teknologi kepada syarikat lain dengan yuran. Melalui perjanjian pelesenan, satu firma pemberi lesen akan memberikan hak kepada firma lain iaitu pemegang lesen untuk menggunakan segala jenis kepakaran seperti proses pembuatan, prosedur pemasaran dan tanda dagang untuk satu atau lebih produk pelesen. Untuk term Okey, kejap. Syahidah. Yang lain kalau tak faham boleh tanya dia Jangan senyap. Kalau you all tak faham, tanya terus. Okey? Sambung. term pelesenan suatu urusan perniagaan di mana satu syarikat memberi kebenaran kepada syarikat lain untuk mengeluarkan produknya dengan yuran yang ditentukan. Untuk lesen, syarat undang-undang di mana seseorang dibenarkan menggunakan produk. Contoh, andaikan syarikat A pengeluar dan penjual bubbles berpusat di AS dan ingin berkembang ke pasaran China dengan lesen perniagaan antarabangsa, mereka perlu membuat perjanjian dengan firma China yang bolehkan mereka menggunakan produk mereka dan memberikan sumber lain sebagai balasan untuk pembayaran. Syarikat China boleh membuat dan menjual bubbles di China. The licensing process proses pelesenan, pemberi lesen membajak hak untuk menggunakan harta intelek. Pemegang lesen menggunakan harta intelek untuk membuat produk, membayar royalti kepada pemberi lesen dan memperoleh pendapatan baru dengan pelaburan yang rendah. Advantage of licensing. Kelebihan pelesenan ni dia membantu syarikat untuk menyebarkan R&D dan kos pelaburannya dengan pendapatan tambahan. R&D tu Research and Development. Research and Development. Lepas tu pelaburan modal atau masa tambahan yang sedikit. Selain itu, kaedah yang sah untuk memanfaatkan harta intelek di pasaran asing. Menerima royalti kerana memberikan hak kepada harta tidak ketara kepada pemegang lesen untuk jangka masa yang ditentukan. Paten penemuan formula, proses, reka bentuk, hak cipta dan cap dagang. Membolehkan firma untuk mengambil bahagian di mana terdapat halangan pelaburan. Sering juga digunakan apabila syarikat memiliki harta benda tidak berwujud tetapi tidak mahu mengembangkan aplikasi perniagaan itu sendiri. Coca-Cola atau pakaian. Contoh Coca-Cola atau pakaian. Terutamanya digunakan oleh firma pembuatan. Disadvantage of licensing.
Apa tu? Disadvantage of licensing apa? Sasam itu. Pika soalan je ke present Pika? Sasam. Disadvantage. Hello? Keburukan pelesenan, kualiti produk yang tidak konsisten boleh mempengaruhi imej produk secara negatif. Perjanjian ini secara amnya melarang bentuk syarikat asal mengeksploitasi aset di pasaran asing, tidak memberikan kawalan ketat terhadap pembuatan, pemasaran dan strategi untuk mewujudkan keluk pengalaman dan ekonomi lokasi. Syarikat juga boleh kehilangan kawalan terhadap kelebihan daya saing dari pegawai teknologi mereka. Penyelesaian perjanjian perlesenan silang. Itu je, madam. Tu je. Awak tak cerita lanjut pun tentang contoh tadi. Apa contoh tadi buat? Contoh dia tadi, apa company? Coca-Cola atau pakaian. Atau pakaian? Mana company-nya? Saya Kalau saya tanya yang lain, faham tak ni? Ada soalan tak nak tanya, guys? Tentang licensing ni? Hello? examples. Yang contoh tu madam yang syarikat China yang jual bubbles. Okey, dia jual apa? Dia buat apa? Adik, tolong mama ambil paper bag yang buat body bath body work. Malah. Cepat tolong sekejap. Mana? Kat luar ni je. Cepat. Depan. Kat meja. Cepat. Jom. Cepat. Okey, tak payah. Contoh Coca-Cola. Sebagai contoh, Heineken secara eksklusif mempunyai lesen untuk mengeluar dan menjual Pepsi Cola di Belanda. PepsiCo mesti menyediakan Heineken dengan formula sama ada untuk minuman ringan atau bekalan yang tertumpu kepada sirap cola. Heineken kemudiannya dibenarkan untuk menambah air berkarbonat bagi mencipta minuman di botol dalam bekas yang sesuai dan mengedar dan menjualnya di Belanda. PepsiCo tidak boleh buat satu perjanjian perlesenan bersaing dengan firma lain untuk menjual Pepsi Cola di Belanda. Juga Heineken mula menduplikasi produk lain yang dimiliki oleh PepsiCo tanpa perjanjian yang berasingan. Ia juga tidak boleh mengubah formula PepsiCo memasarkan produk firma itu sebagai keupayaannya atau menghantar ke luar Belanda. Coca-Cola. Awak ambil contoh Coca-Cola tapi contoh dekat awak punya slide ni lain. Okey, you all faham tak apa maksud licensing? Semua-semua sekali saya nak tanya, you faham tak maksud licensing? Licensing? Faham. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Boleh. Yang lain. Saya tak rasa ni semua clear ni.
Licensing ni kalau macam awak baca, tengok ni first slide. Definition, buka. Okay. Licensing dikata contractual contract in which one company granted access to a patent. Dia bagi akses kepada satu-satu patent. Saya pengeluar Coca-Cola, saya kata saya nak produce semua, nak hantar kepada semua negara, saya tak mampu. So saya bagi lesen saya kepada orang lain, kepada licensee, saya licensor sebab saya HQ kepada Coca-Cola tadi. Saya bagi lesen saya kepada licensee untuk produce benda yang sama macam saya, buat trade secret ataupun bagi teknologi, saya bagi teknologi apa ingredient untuk air Coca-Cola tersebut kepada company yang saya bagi lesen tersebut untuk produce sama macam saya. Macam tu. Saya bagi lesen lah, okay? Bagi lesen kepada company tersebut untuk buat benda yang sama. Dia boleh akses kepada patent yang saya buat. Okay, contoh samalah juga dengan kalau dekat Malaysia sendiri, you all nampak apa sebenarnya licensing yang ada kat Malaysia? Dia bagi kepada satu company lain untuk buat on behalf on dia punya company. Selain daripada Coca-Cola tadi, yang awak nampak apa lagi yang bentuk perlesenan? BMW. BMW dia bagi lesen on apa Tak tahu satu syarikat di Kulim, pemasangan BMW dengan Mini Cooper. Okey, itu pemasangan. Yang ni kita nak cerita pasal lesen untuk dia mungkin untuk BMW tu dia tak sesuai untuk perlesenan. Dia benda lain. Dia ada mode of entry lain yang kita akan belajar nanti. Untuk perlesenan ni you ambil apa yang dia produce benda yang sama HQ produce. Dia bagi lesen kepada orang tu untuk produce benda tu. Faham tak maksud saya? BMW tadi bukan licensing. Mungkin ada lepas ni lah next topik yang kita akan belajar nanti. Apa lagi yang sesuai? Kalau tadi you all ambil contoh Coca-Cola, yang lain selain daripada Coca-Cola yang you all nampak. Dia tolong produce untuk kita. Kita bagi lesen kepada licensee tu untuk produce produk sama macam licensor keluar. Apa lagi yang you all nampak? Kalau macam fast food boleh Macam Mary Brown. Kasut apa? Mary Brown. Boleh Kasut? Fast food. Fast food tu cara lain. Fast food tu kaedah kalau fast food dia banyak guna franchising. Sebab tu saya kata kena pandai beza. Licensing lain cara dia, franchising lain cara dia. Sebab tu ada produk yang kena. Sebab tu saya dah terangkan dalam slide saya yang pertama masa mula-mula kita masuk topik ni, saya dah cakap. Mode of entry ni adalah berdasarkan apa nature of business dia. Kalau nature of business dia bersesuaian dengan macam fast food tu, dia lebih more to franchising punya kaedah. Franchising punya mode of entry. Licensing ni ada cara dia. Apa dia yang you all nampak? Yang merujuk kepada a company granted access to a patent to another company for a fee. Saya ada terbaca baru ni madam pasal Volvo. Dia lesenkan dia punya patent baru kereta, ubah ke kiri, ke tengah, ke kanan. So dia lesenkan siapa yang nak patent tu nanti kena bayar kat dia yuran untuk dapatkan patent yang sama yang dia pernah lesenkan. Yang tu okey. Yang tu okey. Itu licensing. Dia bagi terus, dia memang dia macam dia jual lesen dia, maksudnya dia bagi lesen kepada company yang berminat untuk jadi dia punya licensee, produce produk yang sama macam kiranya dia akan produce produk Volvo tadi, kereta Volvo tadi sama macam licensor keluarkan. Tu okey, boleh ambil. Tapi itulah saya kata mungkin nature of business kereta ni mungkin dah beralih kepada licensing. Kalau dia rasa macam benda tu berbaloi bagi dia, tapi selalu kereta ni ada another mode of entry lah. Puan, kalau hotel? Okay, hotel. Ya. Sebab negara luar sama, dia labur di sini buka hotel dia pun buat benda yang sama. Itu okey. Hotel okey. Siapa jawab ni? Chong Ya. Hotel okey. Macam contoh. Hotel apa yang ada dekat Malaysia ni ada juga dekat luar negara? Four Seasons.
Four Season? Ya, Four Season. Kat mana ada? Nama dia KL. Lepas tu Oh. dia seluruh negara ada. Dia macam Meroy lah. Company Meroy. Okay, dekat luar negara ada tak Four Season tu? Ada. Thailand, Singapura, mana-mana ada. Pernah dengar tak Holiday Inn? Pernah. Pernah. Okay. Dekat UK pun ada Holiday Inn. Dekat Malaysia pun ada. Maksudnya dia memberi lesen kepada sebuah company yang handle perhotelan. Dia beli lesen Holiday Inn tu untuk dia conduct ataupun running dia punya business dekat sesebuah negara. Itu boleh. Tapi dia kena bayar yuran lah. Yuran license tu dia kena bayar kepada licensor. Licensor adalah pengeluar kepada lesen yang nak memberi kebenaran untuk diguna sesuatu patent. Boleh? Faham tak semua? Boleh. Kalau faham, Boleh. tolong angkat rate, Thumb up. tak nak thumb up. Saya tak nak thumb up. Saya Apa nak you all raise hand dekat ni ruangan chat dengan ruangan participant tu. Sebab saya tak nampak. Kalau you all thumb tu saya tak nampak semua. Raise hand, raise your hand. Madam, Ya. apa beza licensing dengan franchising? Sebab dua-dua pun kena bayar yuran juga kan? Tunggulah belajar franchising nanti. Nampaklah beza dia. Bagi siapa yang present franchising? Bagi dia Lagi present dulu kita lah. tengok perbezaan dia. Franchising dia lain. Franchising memang dia bayar yuran tapi dia ada terma yang selain daripada yang you all cerita ni. Through licensing agreement, a firm licensee will grant to another licensee the right to use all kind of expertise such as manufacturing process, patented and non-patented, marketing procedure and trademark for one and more licensing product. Dekat sini dia diberi kebenaran keseluruhan menggunakan segala expertise, manufacturing, semua dia ikut kepada licensor punya syarat dan terma. Tapi kalau franchising ada beza dia. Dia kena buat apa? Yang ni dia produce, dia more to more manufacturing process. Produce produk tu mesti sama dengan nature of business untuk licensing ni dia lebih kepada nak produce ataupun manufacturing punya proses. Tapi kalau franchising ada terma dia. Dia kena buat apa? Bayar yuran juga tapi dia punya nature of business dia tak sama dengan licensing. Boleh faham tak? Boleh. Okey, yang tak raise hand ni apa cerita? Tak ada dalam talian ke apa ni? Faris, Adriana Sofia, Aina Syamimi, Amalia Dali, Amir, Amalia, sebut dah, Chin, Peijing, Diana. Tak raise hand ni kenapa ya? Tak faham ke apa? Ramai gila tak raise hand ni. Song mana Song? Song? Ya, madam. Tak raise hand pun. Tak faham ke apa? Saya dah raise tadi. Oh, dah raise. Raise balik sebab saya nak tengok. Betul-betul Nak raise nampak. dekat Kalau mana? tak, tak boleh next. Dekat participant tu. Tadi kata dah raise hand. Saya raise kat mana? Oh, dia Dah. Oh, dia raise hand lepas tu dia ni Tadi saya dekat reaction, sorry. Oh, okey. Amalia Dali, Gangga Dewi, belum. Hazwani, Ifah, Hazim Hakim, saya nak you all raise hand kalau you faham. Itu membuktikan saya boleh bergerak ke next stage. Next step. Next mode of entry. Di mana nak design tu pun? Mana? Saya cakap dah kat participant kat bawah tu ada raise hand. Dah grow up, saya bila lagi. Ada lagi? Ikwan? Hafiz tak faham Tak faham saya nak ulang balik ni. Bukan saya lah ulang. Presenter lah.
Saya rasa dia orang tak ada ni. Tak ada dalam grup ni. Umairah pun tak ada ni. Kot. Okay. Next. Main ada slow puan. Itulah slow-slow. Lepas tu tak mesti tiap-tiap kali kelas saya tak faham, tak masuk. Tak dengar pun. Okay. Itu licensing. Dia bagi lesen. Kalau kita dengar pun bila sebut lesen, lesen, perlesenan, kita bagi lesen untuk orang tu buat kerja kita lah. Untuk buat produce macam apa benda yang kita buat, kita bagi lesen kat orang tu untuk produce sama sebiji macam kita punya produk. Okay. Nak senang, you ambil Coca-Cola tadi lah. Okay, then dia ada benefit dia. Dia ada pro and cons. Okay. Ada advantage dan juga ada disadvantages. Tunjuk sikit. Okay, advantages dia dapat help company to spread out in R&D and investment cost with the incremental income. Sebab apa? Dia boleh spread out dia punya R&D. Kalau dia boleh bantu untuk buat R&D, kalau misalnya kadang-kadang produk ni dekat negara ni dia demand dia tinggi, dekat negara lain mungkin demand dia rendah. So dekat situ kalau produk tu sampai kepada semua negara, dia boleh buat R&D. Mungkin taste dia nak kena kurangkan manis ke, nak kena ada flavor ke kan dalam dia punya air tadi ataupun dia punya produk lah. Okay, dia boleh bantu dari segi spread out dia punya R&D. And then little investment capital or time investment. Dia sangat additional capital dia sangat rendah. Sebab apa? Sebab dia tak payah fikir nak kena buat satu branding baru. Okay, daripada orang lain kalau nak masuk, nak buat international business ni, dia kena fikir some new idea untuk investment dia. Okay, kalau kita pakai licensing ni, dia tak payah. Dia advantage dia dapat masa tu dapat dijimatkan dan juga capital dia nak start daripada new, baik dia ambil licensing yang dah ada brand. Dia just continue saja apa yang licensor buat. Okay? Faham tak ni? Faham tak? Faham Angkat Tam? Okay. Okay, so yang lain tu legitimate means they capitalize the intellectual property in the foreign market. Yang ni dia samalah kelebihan licensing ni kita dapat capitalize kita punya intellectual property in the foreign market. And then kita dapat royalty. Okay, untuk licensor sendiri dia dapat royalty for granting the right of intangible. Sebenarnya bila kita kata kelebihan licensing ni, kita sebenarnya ada lesen besar lah untuk produce barang. Okay, contoh orang tak akan tuduh kita buat imitate produk sebab kita dah ada lesen untuk buat sesuatu produk tu. Yang ingat isu Supreme dulu sebab apa? Sebab licensing lah. Kes Supreme yang ramai orang imitate sebab dia tak ada lesen. Yang mengeluarkan barang-barang Supreme tu adalah company yang tidak mempunyai lesen yang sah daripada company Supreme tu. Okay, so itu kelebihan kekurangan kalau kita tak pakai licensing. So dia bagi advantage lah. Kalau kita ada lesen besar, yes, kita ada advantage dekat situ. Kita dapat capture market peminat-peminat dia lah untuk sesebuah brand. And then yang lain you boleh baca lah. Okay. Then ada disadvantages juga. Walaupun licensing ni ada banyak advantages, tapi dia masih ada disadvantages. Okay, apa yang disadvantages yang pertama? Inconsistent product quality may affect product image negatively. Dekat sini, sebab licensing ni kadang-kadang dia ada defect ataupun dia ada slack dia. Dia buat mungkin rasa dia tak sama macam yang HQ buat ataupun yang licensor buat. Faham tak? Dia buat benda yang kualiti dia tak sama standard dia dengan HQ buat. So konsisten tu boleh bagi impact yang negatif lah kepada branding tersebut. Faham tak? Macam Coke, kalau sebuah company yang dia bagi lesen to produce tapi rasa dia tak sama macam Coke yang diberikan oleh licensor, kita akan komplain. Betul tak? Kenapa Coke rasa macam ni dekat sini? Kenapa Coke ni rasa macam ni?
Orang akan query benda tu. Itu kelemahan lah kalau tidak konsisten dari segi produk kualiti. Dia tu ini inconsistent produk kualiti kan. Kalau kita hasilkan produk kualiti yang tidak sama, tak konsisten dengan licensor buat. Okay, the second one, the agreement generally prohibits the originate firm from exploiting the asset in particular foreign market. Dia agreement generally prohibited lah. Dia prohibited ni adalah dilarang, okay? Dilarang untuk mengeksploitasi agreement tu secara automatically lah, okay? Contoh aset-aset in particular of foreign market, kita tak boleh exploit, okay? Itu kelemahan licensing. Yang ketiga, does not give firm type control. Yes, kat sini tak boleh kita control. Orang yang dapat lesen tu actually dia tak bagi firm type punya control pun over manufacturing. Actually dia kena based on HQ juga. Tu kelemahan dia lah. Dia tak boleh limit, kita tak boleh nak berkarya lah. Contoh, kita rasa dekat Malaysia ni kena buat kok yang macam ni lah contoh. Yang ada rasa apa kok yang rasa madu ke contoh lah kan. Tapi kita tak boleh nak buat sebab kita terikat dengan control daripada HQ tu sendiri dan lain-lain you baca lah. Okay, itu licensing. Okay, licensing ni sebenarnya adalah pergi kepada page yang pertama. Fokus dia lebih kepada manufacturing process. Okay, licensing ni licensing agreement yang mana licensee dia dapat grant daripada firm ataupun licensor untuk dapatkan hak untuk menggunakan. Hak untuk dia gunakan expertise ataupun branding tersebut. Dari segi manufacturing process. Ingat, licensing ni memang fokus dia on manufacturing process. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ada. Next, pergi kepada group franchising. Hantar dalam WhatsApp Syidah, dalam group. Apa dia? Slide. Kenapa? Entah apa slide ke Dini? Okay. Thank you. Second group siapa? Thank you Maya Aziz kan? Saya rasa franchising dulu kot. Okay. Second franchising. Yang ni semua ni apa dah ya Allah, lost. Perkataan tu lost. Yang ni semua ni yang you all tengah present sekarang ni dia kategori apa Non-equity entry mode. Ya, pandai. Non-equity entry mode. Maksud dia kat sini dia tidak memerlukan macam non-equity tu tidak memerlukan apa Diana? Tak ingat dah? Dia tak perlu ada aset di luar negara semua tu. Ya, dia tak perlu nak invest. Dia tak perlu nak letakkan satu equity dalam international country tu. Okay? Kita masuk dia tanpa ada pajakan ataupun letak sesuatu equity dekat negara tersebut. Okay, next. Franchising. Bising. Diam lah. Saya. Ya, Diana. Silakan. Macam mana nak buat? Ni. Oh, dia dah jadikan saya host balik dah. Saya nak pass kepada siapa? Saya, Diana. Siapa? Diana Saya nak bagi pada siapa ni? Cakaplah kuat sikit. Diana. Saya. Saya. Okey. Suara saya kuat tak? Kuat sangat-sangat, madam. Oh ya. Okey. Adik. Suara anak saya dengar tak? Dengar sikit-sikit ya, dengar kuat. Suara madam kuat dah. Oh ya kau. Saya seronok sangat buat kelas sekarang ni. Sebab saya duduk atas katil. Baik, saya senyap pula madam ni tertidur. Lagi tertidur saya madam.
Tak buka video. Mana boleh buka video? Oh, Madam bagi dah ke dia Angelina? Oh dah. Dah. Good luck. Nampak tak? Nampak. Bagi last dia. Ha. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, and good night. So today, my group and I will be presenting about franchising in non-equity entry modes. So my ahli kumpulan saya Diana Azlin, Alia Syahira, Toshini, Izzati, Muhammad Akmal Hafiz, Aminsia dan Zikri. So before we start, I want to ask you guys, do you guys familiar with word franchisee, franchisor or Yes. franchise? So if no, so let me tell you guys the meaning of the word first, okay? So first we go to franchisor. The franchisor owns the overreaching company, trademarks Diana. and product, but give the Diana, Ya, saya. boleh start balik tak? Madam tak rakam kot. Oh, Jap. Start balik. ada. No. Start dekat are you guys know about the meaning tadi? Oh, Shh. okay. Anak saya bising sebab tu saya Before we start, I want to ask you guys. Kau dengar tak? dengar. Hello? Okay. Before we start, I want to ask you guys, do you guys familiar with this word, franchisee, franchisor, or franchise? If no, so let me tell you guys the meaning of the word first, okay? So first, the franchisor. The franchisor owns the overreaching company, trademark, and product, but give the right to the franchisee to run the franchise location in return for an agreed upon fee. Fast food company are often franchise. Franchisor ni dia memiliki syarikat, tanda dagangan dan produk yang menyeluruh, tapi dia berikan hak-hak tu kepada pemegang franchisee, kepada pemegang franchise yang dipanggil sebagai franchisee untuk menjalankan perniagaan. Sebagai balasan, franchisee ni dia kena bayar sejumlah wang yang dipersetujui untuk dapatkan franchise tu. Syarikat makanan segera ni selalunya sering dikatakan sebagai franchise lah. Okay, a franchisee is a small business owner who operate a franchise. The franchisee has purchased the right to use an existing business trademark, associated brand and other proprietary knowledge to market and sell the same brand and uphold the same standard as the first business. Franchisee become owners and independent operator of a third-party retail outlet called franchise. Pemilik franchisee ni merupakan pemilik perniagaan kecil yang mengendalikan franchise. Franchisee ni dia telah membeli hak untuk menggunakan tanda dagangan, tanda dagangan yang ada, jenama yang berkaitan dan pengetahuan lain untuk memasarkan dan menjual benda yang sama. Dan benda ni mengikut standard yang sama dengan perniagaan utama yang franchisor tu jual. Franchisee ni dia menjadi pemilik dan pengendali pihak ketiga yang disebut sebagai franchise. So, what is franchise? A franchise is an ongoing business relationship where the one party, which is the franchisor, grants to another, the franchisee, the right to distribute goods and services using the franchisor's brand and system in exchange for a fee. Pemilik franchise ni dia adalah hubungan perniagaan yang berterusan di mana satu pihak iaitu franchisor dia memberi franchisee hak untuk mengedarkan barang dan perkhidmatan menggunakan jenama dan sistem franchisor sebagai pertukaran untuk pembayaran. Okay. The franchisor will retain the intellectual property rights to the recipe, formula, ways of working or operating the businesses and grant the right to operate and sell their product or services and brand usage right to the franchisee in exchange for a key money or we call it as a fee.
franchisor ni dia akan mengekalkan hak intelek dia, hak intelek terhadap resepi dia, formula dia, cara bekerja atau mengendalikan sesebuah perniagaan dan memberikan hak untuk mengendali dan menjual produk atau perkhidmatan mereka kepada dan hak penggunaan jenama kepada franchisee. Sebagai pertukaran, franchisee kena bayar yuran iaitu fee. Franchise contractual market and commonly restaurant industry. Pasaran franchise ini biasanya digunakan dalam industri makanan segera. Daniel. So next, what company yang menggunakan franchise? We got KFC, Baskin Robbins, Wendy's, Domino's Pizza and Subway. But today kita akan fokuskan on McDonald's. McDonald's has over 30,000 restaurants in the world which operating in over 100 countries. McDonald's ni dia mempunyai lebih 30,000 restoran di dunia yang beroperasi lebih dari 100 negara. 80% of restaurant are franchise. 80% restoran ni mempunyai franchise. McDonald's is often considered the gold standard of franchising. McDonald's ni sering dianggap sebagai syarikat franchise yang berjaya kerana dia menyediakan perkhidmatan jualan yang popular dan layanan yang cepat dan berkesan. Apa sekarang we'll see about franchisee agreement or term. Franchisee has to pay a fixed amount and royalty based on sales. Franchisor dia akan menerima bayaran tetap iaitu termasuk bayaran royalty yang tertakluk kepada jualan pihak penerima iaitu franchisee. Jumlah yang diterima kerana penerimaan franchise telah diberikan hak untuk menggunakan nama pemberi franchise, tanda perdagangan, formula dan tata cara operasi. Maksudnya franchisee kena bayar yuran dekat franchisor. Sebab apa? Sebab franchisor ni dia dah bagi hak untuk menggunakan nama pemberi tu, tanda perdagangan, formula dan tata cara operasi tu. Second, franchisee should agree to adhere to follow the franchisor requirement. Syarat penerima franchise, maknanya franchisee ni dia kena bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh franchisor seperti penampilan. Kalau kita perasan McDonald's pakaian dia pun semua sama kan? Macam tu dekat KFC semua sama. Penyediaan laporan kewangan dan tata cara operasi. Franchisor helps the franchisee in establishing the manufacturing facilities. Pemberi franchise ataupun franchisor ni dia akan membantu franchisee untuk memulakan perniagaan baru dengan menyediakan tenaga pakar, iklan, imej korporat dan kebiasaannya franchisor ni akan membantu franchisee dalam melancarkan rundingan dengan pihak pembekal. So kita tengok merit or we call it as an advantage. So first is increase revenue atau we call it as dapat meningkatkan hasil. McDonald's earn a substantial upfront fees and regular royalty payment from each franchise. McDonald's ni dia dah mendapat bayaran pendahuluan yang besar dan pembayaran biasanya datang daripada franchise. Restaurant typically cost between £150,000 and £400,000 to buy. Maknanya restoran biasanya berharga, contohlah katakanlah hampa nak nak jadi bawa franchisee semua ni, hampa nak beli satu McDonald's tu, harga dia dalam kira-kira £150,000 to £400,000. Monthly rent on the premise based on sales and profitability, usually between 10% to 80%. Sewa bulanan di premis dia berdasarkan penjualan dan keuntungan McDonald's tu. Contohnya hampa dah beli. Okey, lepas tu dia tengok kepada untung hampa, ada berapa untung hampa, dia akan tolak maybe 10% daripada untung tu dia akan ambil sebagai monthly rent dia.
Service fee for the use of McDonald's system is 5%. Maknanya guna sistem yang ada dekat McDonald's tu dia akan ambil 5% dia kata tolak. Franchise sales was 67.65 billion compared with the 18.29 billion operated restaurant. Maksudnya dekat sini, kalau dia buat bila buat jualan franchise ni, dia dapat duit sebanyak 67.65 bilion berbanding sekadar satu operasi iaitu 18.29 bilion. McDonald's keep being a profitable business with the positive cash flow which can be used to support for its core activities, grow and expand larger in future. Maksud kat sini, untuk masuk McDonald's ni dia terus menjadi perniagaan yang menguntungkan dengan aliran yang positif yang boleh di mana dia boleh guna untuk menyokong aktiviti utamanya untuk berkembang lebih besar dekat masa hadapan. Terusnya adalah leverage the brand. By acquiring new franchise outlet, McDonald's was able to get in touch with a wider target market and reach more consumer globally. This in the long run help in and maintain a high market share in the fast food industry and it also change the company corporate. Melalui kaedah franchise ni juga dia dapat memberikan lesen dan dalam masa yang sama dia dapat mengumpulkan maklumat terperinci negara host yang sebelum ini sukar diperolehi seperti ciri-ciri pasaran, kebudayaan, kadar permintaan dan gelagat pengguna. Sebagai contoh maklumat yang boleh didapati, McDonald's ni pernah ada dekat Amerika Syarikat di mana kebanyakan restoran McDonald's letak di kawasan pinggir bandar dan pekan-pekan kecil. Oleh itu, masa tu dia rasa macam okey, maknanya McDonald's kena letak dekat kawasan-kawasan yang pekan kecil semua tu. Tapi bila ada juga McDonald's yang buat dekat Jepun dan dia tengok dekat Jepun bila McDonald's letak dekat city, lagi ramai orang beli. So dia rasa kat sini dia patut buat dekat tempat McDonald's ni sepatutnya letak dekat tempat bandar, bukan pekan-pekan kecil. Berdasarkan kepada pengalaman franchise di Jepun ini, kita kebanyakannya restoran McDonald's telah banyak beroperasi di pusat-pusat bandar serata dunia. Seterusnya, demerit or disadvantages, regulation and legal requirement. In order for McDonald's to franchise the company must comply with the substantial government regulation and legal restriction. Or to enter a country, the company must follow the law set by the country. Untuk masuk ke sebuah negara, syarikat tersebut kena ikut, yang ni disadvantages dia lah kalau McDonald's masuk negara kan. Untuk masuk ke negara syarikat tersebut, kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Sebagai contoh kita boleh bagi, McDonald's masuk negara Arab. Dia kena ikut undang-undang sana, tak boleh jual pork langsung, khinzir langsung, tak boleh. So dia kena ikut. Kalau McDonald's masuk India, sebab India tak makan daging kan. So dia kena ikut jual vegetarian food. Okay, next. Extensive preparation. McDonald's should prepare to set up and train their franchise. Prepare a thorough and detailed operation manual and provide technical, marketing and other form of support through their franchise agreement. They are all time consuming. Maksud dekat sini adalah memandangkan semua okey, apabila mula masuk pasaran, apabila dia cuba masuk pasaran ni memerlukan kawalan, dia mempunyai kawalan terutamanya dari segi kualiti. Memandangkan semua syarikat franchise akan menggunakan satu nama, imej dan produk yang sama. Benda tu sangat penting supaya pihak pemberi ataupun franchise store ini memastikan bahawa proses pengeluaran, operasi dan kualiti adalah seragam di seluruh dunia. Maknanya salah satunya keburukan dekat sini adalah dia kena kawal benda tu. Dia sebabkan franchise ni dia kena semua benda seragam, so dia kena kawal benda tu supaya franchisee pun seragam dengan franchisor punya company.
Okey, sebagai contoh kita boleh sebagai contoh dekat sini, apabila mula memasuki pasaran makanan segera, contohnya apabila McDonald ni masuk Moskow, masuk Rusia, pihak McDonald ni perlu terlebih dahulu ajar mereka dan memberi pengetahuan kepada peladang-peladang yang ada dekat Moskow dengan Rusia tu, kaedah-kaedah yang betul untuk menanam ubi kentang. Benda ni lakukan sebab tempat mereka cara lain ubi kentang. Bila cara lain tanaman tu, ubi kentang tu jadi rasa lain. So benda tu dah tak sama, dah tak seragam dengan dekat tempat McDonald lain. Benda ni terpaksa dilakukan supaya hasil yang dikeluarkan dapat memenuhi mutu piawaian yang telah ditetapkan oleh McDonald. So benda ni dia macam consuming time lah. Dia kena ajar dulu. Tapi buat macam mana? Macam tu. So any question? Ada question? Tak ada. Okay, thank you for listening. Goodbye and have a nice day. Okay, ada soalan tak? Ada. So apa beza licensing dengan franchising? Beza dia, No, saya nak tanya orang lain. Lisensi tu. Diana tak nak, saya tak nak you. Lain-lain. Yang lain, please respond. Apa beza dia? Nampak tak perbezaan? Tadi siapa yang tanya tadi ya? Saya. Apa beza dia? Franchising. Beza dia franchising. Dia ada dia ada sama juga macam licensing tapi sama tapi tak serupa. Ada yuran yang ni pun ada yuran. Franchise dia panggil royalty yurannya. Ya. Royalty, based on royalty. Lagi? Apa beza dia dengan licensing? Tadi Diana dah explain lengkap dah. Term-term yang tu dalam dia, franchisee, franchisor, final licensor. Dia macam lebih kurang sama kan? Tapi sebab nature of business dia tak sama. Tadi fokus on manufacturing kan? Saya dah kita dah fokuskan licensing tu for manufacturing process. So kalau franchising, dia more to Makanan. more to apa dia? Services lah. Yes, more to services, manufacturing facilities. Sebab tu you all nampak McDonald bila ditukar konsep, meja macam tu semua berubah. Sebab dia akan berubah, dia akan dia focusing dia sebab untuk nak nampak standardization tu. Boleh faham tak? Boleh. Itu beza dia, yang ketara lah. Tapi kalau on licensing, kita dia comparison dia more on taste, more on the product quality dan sebagainya lah. Yang ni more to for manufacturing facilities, more to dia punya standardization of SOP dan juga dia punya franchisor's requirement dan juga dipanggil dia punya fees dia ataupun fees dia berdasarkan royalty. Okay. Jelas Semua jelas? Kalau jelas semua, angkat thumb. Saya nak scroll, saya nak go through sekali lalu. Thumb. Ada yang tak on, saya tak tahulah apa masalah dia. Alright, okay. So next, we proceed to next presentation. Apa? Turnkey ke? dah terlompat tadi. Okay. Turnkey project. Macam mana nak tukar host Tekan partisipan, cari nama saya. Ada macam titik-titik lah. Baiklah, ada assistant. Ada dia. Okay. Pak apa nama dia? Pak apa nama dia tadi? Pak Sojun. Pak Soju. Terkejut tengok DM dia punya profile. Dah diam lagi dah? Okey dah. Nasib baik bukan Pak Yusik.
Share screen. They will stop. Do you want to stop? Yes. Okay. Hasif, Daniel, Kak Hazim ada tak? Nampak tak? Nampak? Nampak? Mana rosak ni? Hasif? Okeylah, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Grup kami ada 6 orang. Ada saya, Ahmad Dini, lepas tu Hasif Fikri, Khalish Ikram, Hazim Hakim dan Kusyari. Kami akan cakap pasal tengki kontrak. Okay. Introduction ni kejap. Introduced by the government in the process of development projects in the early 80s. From the aspect of construction or development, the word tengki means hand over the keys to the employer when successfully completed a project. Turnkey contracts where the customer, owner of the building, after completing the requirements, works contract with someone, with turnkey contractor or turnkey developer to complete the project as the set time and price, or the client delegates full responsibility in completing the project to the contractor to design, complete and finance construction costs until the proposed project is fully completed or handover. Okay, turnkey project ni dia telah diperkenalkan oleh kerajaan. Dia khusus ataupun diperkenalkan khas untuk proses pembangunan pada awal 80-an. Daripada aspek pembangunan ataupun development, turnkey ni bawa sini maksud hand over the keys to the employer when successfully completed a project. Serahkan kunci kepada majikan apabila projek tu telah berjaya diselesaikan dengan jayanya. Contohnya macam saya contoh last kali contoh. Okay, turnkey contract where the customer, owner of the building, di mana pelanggan, pemilik kepada sesebuah bangunan itu ataupun apa-apa pembangunan, apa-apa development, selepas dia siapkan, dia bagi requirement, dia bagi apa-apa yang dia nak, dia cakap, kira aku cakap sini lah, turnkey contract ni, contoh si A ni, dia nak buat bangunan kedai tau, dia nak buat kedai makan. And then, dia pun hire satu kontraktor, si B ni, dia beritahu dekat B, aku nak macam ni, aku nak bangunan aku ni ada 5 bilik, ada berapa bilik makan khas semua ni kan. Dia beritahu semualah berapa ringgit dia bajet, bila dia nak suruh siap kan. Dia beritahu dekat turnkey kontraktor ni untuk buat, and then turnkey kontraktor pun buat je bangunan tu. And at last, bila dah siap bangunan tu, dia bagi balik dekat pemilik si A tu untuk bangunan tu lah. Dia just bayar dekat kontraktor je lah. Dia senang sangat benda ni. Okay, lepas tu ni a product or service which can be implemented or utilized with no additional work required by buyer. So produk ataupun service yang mana buyer ni tak perlu buat apa pun, dia just bagi tahu kan tugas tu dekat orang lain untuk tolong buat untuk dia. And then the contractor agrees to handle every detail of the project for foreign client, including the training of operational personnel. Teruskan. Hasif ada tak Hasif ni? Hasif? Ya, ada ni. Baca sikit. Boleh ni tak berapa dengar? Laptop lag sikit. Boleh nampak tak slide? Nampak. Baca. Yang tadi kita bincang. To implement the necessary development projects immediately. Yang kedua, to reduce the workload that needs to be borne by implementation agency such as JKR, especially involvement in design work and macam mana dia sebut ni? Supervision at construction sites. Creating systematic and orderly work movements to ensure that the project runs smoothly and in accordance with the plan. Okay, sebab apa kita tujuan kita pilih turnkey projects ni, first to implement the necessary development projects immediately. Untuk melaksanakan sesebuah projek pembangunan tu yang mana nak siapkan dalam masa yang segera. And then reduce the workload that needs to be borne by implementation agencies such as JKR, especially involvement in design and construction site. As kita tahu, JKR ni dia kena
apa-apa pembangunan kat negeri contoh Polian je kat Kangak, dia kena pi untuk apa-apa pembangunan, dia kena pi untuk tengok tapak tu pembinaan selamat ke tak, dia kena tengok semua benda. And then disebabkan dah ada yang tengki project ni, dia dapat mengurangkan kerja-kerja JKR tadi ni. And then creative systematic and orderly work movement dapat mewujudkan gerak kerja yang sistematik dan teratur, and then to ensure that the project runs smoothly and in accordance with the plan. Ni sama cerita dia, systematic and orderly. Memastikan kerja ni dapat dijalankan dengan lancar ikut apa yang telah dirancang. Ada mana lagi tak sini? Ada. Okay. Advantage. Siapa ada? Kalish, Hazim? Tahu takut tak ada. Sengah aku tidur kata kan. Okay lah, advantage. Dengar. Advantage, kelebihan tengki projects contracts ni, a way to earn great economic returns from knowledge and export process technology. Process technology, chemical, pharmaceutical, petroleum and mining. The involvement of contractors at an early stage can make the project more successful. The contractor can provide his views and opinions completely related to the construction project. Can reduce the direct involvement of owners on matters related to technical problems, cost, times and others. Pelibatan kontraktor daripada awal tadi kan kita hire orang daripada awal, so buat semua benda, kita suruh dia design, kita suruh dia kira berapa kos yang ni semua kan. Menyebabkan kontraktor ni dia boleh bagi pendapat dia dengan pandangan dia sendiri berkenaan projek tu. Dia kan pengalaman dia ada, kita tak ada pengalaman. So dengan adanya kontraktor tu, dia mampu bagi kita satu kebaikan lah untuk dia kan. And then can reduce the direct involvement of owners. Dapat mengurangkan pelibatan pemilik dalam pembinaan, dalam pelaksanaan projek tu. Bila macam contoh, pemilik ni dia tak ada macam tak boleh yang arah sangat. Dia macam dah bagi sekali, bila dah design, kontrak dah setuju, dia terus buat je. Maknanya pemilik ni janganlah turun tengok tapak pembinaan, dia akan hantar wakil je. So dia macam kurang pelibatan, lagi cepatlah masa siap kan. So kawan-kawan ni buat siap, terus bagi. Kalau lah pemilik ni asyik mai je tengok, oh ni tak kena, tu tak kena, and then akan cost bertambah kadang-kadang, and then time pun akan bertambah juga. Okay, disadvantage. Firm has no long-term interest in the country, can take a minority equity interest in a company. And then firms may inadvertently create competitors. Contohnya Midor, Middle East Oil Refineries ni. Midor ni merupakan company yang syarikat minyak lah, petroleum dekat luar negara, kat Egypt. And then, sebab apa saya kata ni tengki contract? Sebab dia berada di bawah Egyptian General Petroleum Corporation yang dimiliki oleh Ministry of Petroleum negara Egypt, Mesir. Kan? Egypt, Mesir kan? Dia memiliki Egypt General Petroleum ataupun Ministry of Petroleum ni, dia bagi dekat Midor untuk laksanakan projek ni untuk kerajaan. And then kerajaan ni akan dapat duit semua, dia akan bantu balik negara dia. Faham tak? So, bila ada ni, is the firm process technology is a source of competitive advantage, then selling technology also sells competitive advantage to potential competitors. Due to the limited involvement of the owners, the resulting construction products may to some extent not fully meet the needs of the owner. Due to the limited involvement ni, disebabkan tadi kan kita dah bagi tahu dekat last ni, can reduce the direct involvement of owner, kurang pelibatan pemilik. And disadvantage dia, disebabkan kurang pelibatan pemilik tadi, result ataupun keputusan construction tadi ni mungkin macam tak menepati cita rasa oleh pemilik tu. Dia rasa macam, tak mahu macam ni lah, tapi nak macam mana, tapi dah siap dah kan. And then affect the involvement of local consultants, where turnkey contractor will usually appoint their own consultants. Turnkey contractor ni dia akan ada sub-sub sendiri. Contoh dia macam syarikat A ni dia ada, dia akan ambil pembekal dia kat yang dia selalu ambil. Subkontraktor pertama dia ambil kawan dia, subkontraktor kedua dia ambil kawan dia juga. Jadi dia macam guna kawan-kawan ni sendiri je. Dia tak bagi tempatan local consultant yang lain yang ada dekat negeri tu. Dia kena fokus satu benda je. And then siapa nak baca kali ada semua sini. Terus. Boleh Azim? Boleh. Selection factor. First experience. Ensuring that the contractor who wants to carry out the project is able to solve problems and make wise and accurate decision. Maksudnya menjamin kontraktor yang hendak menjalankan projek mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bijak dan tepat.
Kedua, financial position. The financial position of the contractor is at a level that can finance the project until it is complete. Maksudnya kedudukan kewangan kontraktor berada pada tahap yang mampu. Azim? Ketiga, skill workers. Skill workers. Ketiga, ensure that the employees appointed by the contractor are composed of engineers or people who are experienced in a field. Maksudnya memastikan pekerja yang dilantik kontraktor adalah terdiri daripada jurutera atau yang berpengalaman dalam sesuatu bidang. Keempat, good experience and record. Maksudnya need to research and review the project that have been carried out by the contractor. Okay, ini selection factor. Cara kita nak pilih tengki kontrak dengan syarikat mana yang kita nak ambil kan. So first kita tengok daripada dia punya experience, pengalaman syarikat tu yang melaksanakan tengki kontrak tu kan. First, experience, ensuring that the contractor who wants to carry out the project is able to solve problems and make wise and accurate decision. Kita kena pastikan kontraktor yang kita nak ambil untuk buat projek kita tu, dia berkemampuan untuk selesaikan sesebuah masalah dan mampu membuat keputusan yang baik dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada lah kan. And then kedua, financial position. Kedudukan kewangan syarikat tu. The financial position of the contractor is at a level that can finance the project until it is complete. Pastikan syarikat ni okey lah, stabil kewangan dia, dia boleh bayar untuk beli bahan mentah semua kan, cukup baru kita bayar nanti kan hujung. And then skill workers. Ensure that the employees appointed by the contractor are composed of engineers or people who are experienced in a field. Syarikat itu kita kena pastikan dia ada pekerja-pekerja yang berkemahiran, bukan takat ambil orang ikut danda je, ambil orang kampung dia lah nak buat kedai kita kan, dia tak pakar sangat, tak ada kemahiran yang bagus. And then good experience and record. Pengalaman yang baik dan record yang cemerlang lah. Need to research and review the project that has been carried out by the contractor. Setiap kontraktor ni dia adalah apa, sebelum ni dia buat projek apa, dia ada kertas-kertas kerja dia kan. So kita tengok balik, tengok penghasilan projek dia, kalau okey kita ambil je dia. And then selection factor yang kelima, project implementation, pelaksanaan projek. The client representative, wakil projek, wakil pemilik projek. Pemilik projek dia akan hantar wakil untuk tengok dekat tapak dia sama ada pelaksanaan projek tu dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Lepas tu equipment and machinery, kita kena pastikan kontraktor kita ni ada kelengkapan mesin yang cukup untuk buat projek yang kita bagi tu. Okey, ni contoh dekat Malaysia. MRT make tangki projek to reduce MRT Corp. MRT Corp ni diserahkan dekat orang lain, kat satu company lain untuk laksanakan tangki projek ni. Untuk laksanakan MRT, sambung ni projek. And then MMC, Gamuda, formalize role MRT tu as tangki kontraktor juga, sama juga. Okay, inilah example situation yang tadi abang awal-awal. Puan Sofia ni berhasrat nak buat sebuah kedai makan. Dia pun ambil keputusan untuk berjumpa dengan seorang kontraktor bagi menunaikan hasratnya, itu Encik Amin. Puan Sofia pun menyatakan ringkasan projek dan objektif bagi memastikan program itu berjalan dengan lancar. Projek. Kemudian Encik Amin pun melantik beberapa perundingnya sendiri dan akan memberi tugasan bagi siapkan projek tersebut. First dia lantik subkontraktor 1, lepas tu subkontraktor 2, and then pembekal. Para perunding ni akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Encik Amin dan memberikan komitmen yang baik supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Apabila projek sudah siap, Encik Amin akan menyerahkan perakuan siap kerja dan projek selesai kepada Puan Sofia. Itu je Puan. Ada yang tak faham tak? Nak cakap? Okay. Ada soalan tak sebelum kita proceed? Ada soalan? Is there any question? Ada question tak? Aiman Yazin. Nampak macam awak nak tanya soalan tu. No, saya pula dah. Tak ada Puan. Clear. Faham ke? Faham ke? Boleh lah sikit-sikit, tak apa, nanti baca balik dalam slide ni. Saya tak faham tentang proses dia macam mana. Kalau Hantar balik lah, hantar balik lah. Terang balik. Chong tanya tu. Apa dia Chong? Proses dia macam mana kalau tengki projek Tangki projek ni dia istilah mudah dia, kita
pemilik, contoh kan, contoh aku sendiri kan, aku nak buat kedai makan. And then aku lantik kontraktor untuk melaksanakan kerja tu untuk aku. Aku hire dia untuk jadi aku punya kontraktor untuk siapkan kedai makan. Just aku beritahu keperluan yang aku nak, macam mana kedai ni aku nak, dia tolong buat kerja je. And then kita turn key, bagi kunci kat dia suruh buat kerja kita je. Dia just bayar je. Waktu je lah, dia macam tak rumit sangat. Okay. Faham. Okay. Alright. Saya lupa tadi pasal apa? Franchising tadi. Seorang je Diana yang present, yang lain mana? Tolong buat dah slide saya tolong present. Yalah tu. Okay. Kalau kita nampak dalam licensing kita fokus on manufacturing dia kan. Kalau franchising you all boleh nampak on services ataupun F&B, industri F&B, food and beverage kan, dengan ataupun services yang kita nampak more to franchising. Kalau turnkey project, apa yang ketara you all nampak perbezaan daripada yang lain punya mode of entry? Dia fokus on apa? Kalau tadi licensing tu hak yang manufacturing. Franchise ni servis makanan semua tu. Food and beverage. Kalau turnkey ni kepada development, pembangunan. Yes, yang kalau you all nampak dalam turnkey project ni sebenarnya jangan turnkey contract saya tak nak topik ke turnkey contract, turnkey project. Okay? Memang turnkey project tu nama khusus untuk mode of entry. Okay, tak boleh tukar-tukar, jangan main-main tukar. Alright. Turnkey project ni dia more tu macam untuk development ataupun untuk construction punya bidang. Okay. Dalam construction punya bidang selalunya kita pakai turnkey project. Kalau mode of entry kita masuk dengan kadar yang kita kena buat mall dekat sesebuah negara. Contoh saya bagi contoh dekat Malaysia, KLCC. Okay, KLCC dulu Malaysia bagi kontrak kepada 2 negara untuk bina 2 buah bangunan KLCC tu. Dengar baik-baik contoh saya ni. Alright, dalam pembinaan KLCC tadi 2 buah negara involve. Negara apa? Jepun dan Korea. Yes, Korea dengan Jepun. Satu bangunan Korea, satu bangunan Jepun. Asalnya nak bagi turnkey project kepada satu company. Tapi pada waktu tu Tun M dia kata dia kena bagi 2 supaya 2 buah negara ni akan compete each other untuk dia perform dengan lebih baik lah dalam membina 2 bangunan KLCC tu. Okey, selepas siapnya KLCC adalah beberapa isu yang tu saya tak nak cover lah dalam kelas ni. International business issue apa semua pun. You all just ambil international business yang mana you all just kena tahu apa surface untuk international business ni. Okey, dalam turnkey project tadi Malaysia dah bagi kepada Japan dan juga Korea untuk bina 2 buah bangunan menara KLCC. Okey. Selepas siap menara KLCC, okey, dia pulangkan turnkey project, dia pulangkan kunci tu balik kepada Malaysia sebab Malaysia bagi authority untuk bina bangunan tu kepada negara tersebut, dua buah company. Okay, you all boleh cari nama company tu. Okay, Samsung dengan apa satu lagi saya tak ingat. Nama Samsung dengan siapa tak ingat. You all bercarilah. Dini tolong cari sekejap sementara saya explain. Okay. 2 buah company. Samsung dengan satu lagi saya tak ingat. Hazama ke? Apa nama? Takkan Hazama. Macam Hazama, tak ingat lah. Okey, cari dulu. Jadi, bila dah siap, dia pulangkan balik projek tersebut kepada Malaysia. Kepada kerajaan Malaysia. Faham tak maksudnya kat sini? Turnkey project dia tak boleh, dia bila dah siap sesuatu projek, dia pulangkan balik kunci tu. Okay, macam kita beli rumah lah, kita beli rumah daripada developer, bila dah siap rumah tu dekat developer pun bagi serah kunci kepada kita. That is what we call it as turnkey project. Faham ke faham? Faham puan. Kalau faham tam dulu, kita kasih tam dulu, tengok.
Betul Hazama. Saya macam betul lah Hazama dengan Samsung. Kata macam macam nama Hazama tapi memang Hazama. Hazama Corporation dengan Samsung Samsung City and Kudong Engineering and Construction. Boleh faham? Pukul Boleh, berapa dah? Pukul apa dah? 10.40. 10.40 dah. Ya. Sekejap je. Sempat berapa grup tadi 3 Tiga. Okey lah tu 3 untuk malam ni. Saya tak nak banyak-banyak. Saya nak you all hadam dulu 3. Yang lain pun kena hadam tau sebab kita dah tak ulang chapter ni. So ini adalah untuk kita kelas-kelas PNP lah. Okay. PDP kita. Maksudnya apa yang kita bincang, apa yang kawan-kawan kita dah discussion, dah present dan kita buat discussion dengan saya ni, itu adalah merupakan lesson untuk kelas ni. Selepas saja habis kelas, you all share slide ni dekat group so you actually boleh baca semula. Okay. Apa lagi So untuk malam ni kita fokus 3 dulu. First kali adalah franchising. Okay. Second one is license. First licensing, second one is franchising, and last kali ni adalah turnkey project. So next class hari Khamis ni, saya nak satu saja group present. Group exporting. Itu hari Khamis. Untuk malam esok kita masuk yang equity mode. Oh, maknanya Selasa malam ada lagi kelas. Hari Khamis. Hari Khamis tu ada sejam. Sebab kita kena buat 6 jam hari ni, minggu ni. Tadi 1 jam, hari Khamis 1 jam, 2 jam. Malam ni 2 jam, malam esok 2 jam macam tu. Okay, so 6 jam cukup. You all tak ada hutang dengan saya. Okay. Boleh ke boleh? Boleh. Okay. So esok kita jumpa lagi malam pukul 9. Dengan kumpulan apa? Apa lagi yang belum? Yang belum management contract. Okay, management contract lagi. Contract manufacturing. EPCC. Engineering, procurement, construction, and promotion. Wholly owned subsidiary. Joint venture. Right, strategi airlines tak ada Tak ada Tak ada orang. Okay, tak apa. You tengok lain, tengok balik. So malam esok mungkin 3 kumpulan yang sempat. Okay. Untuk hari kelas kita present itu saja, exporting saja. Sebab exporting ada 2 group rupanya. Ya Allah, saya pun tak tahu macam mana you all arrange. Nama apa ni? Sempat pun ambil exporting. Tak apa, yang dia orang present asing kat saya. Yang exporting untuk kelas DPM 3 kita present dalam Zoom macam ni sekali ramai-ramai. Okay, clear. Okay, bye. Ada soalan tak nak tanya dulu? Madam tak ambil kehadiran ke? Lupa. Asyik baik tanya. Sound ni bagus ya? Ada function lah malam ni. Song dia takut nama dia tercicir lah tu. Ya, lagi dalam sistem tengok-tengok tak ada pula. Jam. Sekejap Jam panas. SPMP. Yang tadi saya tak check lagi tahu. Jangan tanya kenapa nama ada lagi yang tak hadir. So saya belum check. Okay, kita guna ni je lah. Saya guna barcode boleh tak? Boleh. Guna barcode lah senang. Sekejap. Malas nak panggil seorang-seorang, penat. Sekejap tau. Okay. Nyanyi dulu. Siapa nak nyanyi dulu.
Zarul nyanyi sikit Zarul. Zarul, settle Zarul. Settle. Adik nak dengar lagu apa bagi Johan nyanyi? Adik nak dengar lagu apa? Zarul pandai nyanyi lagu Korea apaan? Oh, saya tak layan lagu Korea. Setakat ni saya tak layan lagu Korea. Saya layan drama je. Lagu? Lagu boleh lah macam-macam. Zarul, rap kali Zarul. Rap. Zarul boleh jiwang. Faris boleh tu, Faris. Lagu 19. 19 apa? 1980-an. Asyik duk kau nak break Lagu 90-an. Please. Lagu dangdut pa. Ya politeknik. Lagu Saya nak dengar suara Khalis pun. Kita nyanyi Khalis dengan Zarul pandai nyanyi. Sumpah. lagu tu lah lagu So Apple. Lagu ni lah, lagu rock lah, rock kapak. Oh, lagu rock Azwan boleh Azwan. Rock kapak. Fari boleh tu. Fari boleh Fari. Apple. Gila nyanyi lagu Ella apa? Akmal memang padu. Akmal tak jadi lagu tu oi. Dia Akmal nyanyi lagu. Anjing. Tu dah boleh tu ada lagu. Okey, nyanyi. Bermakna. Lagu apa tu? Apa nyanyi? Jadi apa? Weh, mana main ni? Hari yang gelap. Ini apa? 12. Nak tanya macam mana nak scan kat FB? Nak scan kat FB? Pergi kat search. Oh, okay, thank you. Daisy boleh balik boleh keluar madam. Boleh balik jalan kaki semua. Okay, madam. Alright, bye. Bye. Semua dah scan. Bye. Okay, bye. Ciao lu, balik naik bonus lu. Tak apa, awak left. You all left lah. Saya tunggu kod ada yang belum scan.